Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala saudara dan saudari rahim wa rahimakumullah. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya serta sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kita kelapangan dan dilapangkan hati-hati kita untuk hadir ke rumah Allah, untuk menunaikan kefarduan yang difardukan ke atas kita, dan seterusnya diberikan kita kesempatan untuk duduk barang seketika waktu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berkongsi ilmu, berbincang tentang agama Nabi Muhammad yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terdapat kelebihan dengan usaha kita ini, yang sebagaimana disabdakan oleh baginda SAW, diriwayatkan daripada Imam Muslim rahimahullah taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu man 'indah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum, fi baitin, di dalam sebuah rumah, min buyutillah, daripada di antara rumah-rumah Allah SWT, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengambil pengajaran dan pelajaran daripada kitab Allah tersebut, illa, tidak lain melainkan nazarat alaihimus sakinah, Allah akan limpahkan kepada mereka sakinah, ketenangan, wa hasyatumur rahmah, akan dilimpahkan kepada mereka kerahmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mendoakan untuk mereka, wa dzakarahumullahu man 'indah, dan nama-nama akan mereka disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Dan inilah di antara kelebihan, keuntungan, kejayaan yang akan dicapai oleh kita pada pagi ini dengan berkumpulnya kita dalam rumah Allah, semata-mata untuk mencari redha Allah SWT, mendengar ayat-ayat Allah, mengambil pengajaran daripadanya. Dan insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian ilmu berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin. Dan ini kali pertama saya sampai dekat masjid yang baru ni, kan, besar, Masya Allah, Subhanallah, ya, begitu besar, begitu menarik, ya. Dan setelah sekian lama lalu lalang kat sini, masjid ni tak jadi apa-apa. Dan Alhamdulillah, cari pintu masuk pun tak jumpa, tuan-tuan. Pusing patah puting pasal, oh, salah jalan, pintu masuk banyak, semua tertutup. Okey, ada satu je, okey, Alhamdulillah ala kulli hal. Baik tuan-tuan, tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah kita masuk dalam bab yang ke-16 daripada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, yang berjudul Babul Amri bil muhafazah ala sunnah wa adabiha. Bab, ya, bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Tah
ya, bab memerintahkan bil muhafazah, iaitu menjaga, memelihara ala sunnah, ya, menjaga ke atas sunnah Nabi sallam wa adabiha, dan menjaga sunnah-sunnah dan menjaga adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu sunnah? Ya, satu bentuk kewajipan. Menjaga sunnah siapa? Menjaga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Ya, sunnah itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, atau dipersetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa bentuk? Kalau Nabi kata, Nabi buat, Nabi suruh, Nabi tunjuk, diajarkan kepada kita, sampai kepada kita, maka apa kita perlu buat? Pelajari dia dan jaga dia. Ya. Pertama muhafazah, nak menjaga ni adalah pertama kena bab ini. Ya. Apakah adab-adab? Bagaimanakah adab-adab? Terkadang saya bawa contoh, kita ingat itu adab tapi itu bukan adab. Kan? Dalam adab masyarakat kita, kita kalau lalu depan orang tua, kita akan tundukkan badan, membongkokkan badan, kan? Dan lalu depan, kemudian ulurkan tangan ke bawah, kan? Bagi kita itu adab. Tetapi dalam Islam itu bukan adab. Ya. Kita tidak boleh membongkokkan kepada seseorang melainkan hanya kepada Allah Subhanahu taala. Ini beza. Yang kita mungkin anggap adab itu satu kebaikan, tetapi itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab. Ini antara perkara-perkara yang kita boleh tengoklah dalam banyak perkara, insya-Allah. Ya. Baik. Yang pertamanya tuan-tuan, pengarang berfirman, pengarang membawakan ayat Al-Quran Al-Karim daripada suratul Hasyr, surah, kalau tuan-tuan ada handphone boleh buka, saya pun buka sama, insya-Allah. Surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, muka surat 546 pada ayat yang ke-7. Saya ulang, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, muka surat 546 ayat yang ke-7. So ayat itu panjang, pengarang ambil sebahagian daripada ayat, iaitu di penghujung ayat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wa ma ataakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, fakhudhuhu, petunjuk-petunjuk yang Rasul tunjukkan kepada kita, adab-adab, sunnah-sunnahnya ambil, hukum hakamnya ambil. Ya, kata Allah SWT, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya untuk kamu, maka tinggalkanlah. Jadi dekat sini tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, pengarang membawakan satu ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan kepada kita perintah untuk mengambil ilmu daripada apa petunjuk Nabi sallam, sama ada daripada perkataan Nabi suruh atau Nabi buat, atau apa yang ditakrir, dipersetujui oleh Nabi, sahabat buat dan Nabi diamkan. Itu bermaksud sesuatu yang dipersetujui. So itu satu perintah untuk kita mengambil ilmu tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ya. Kemudian wa ma nahakum anhu,
apa yang Nabi larang. Apa yang Nabi larang, apa segala perkara Nabi larang, ya, Allah SWT berfirman fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi dekat sini ayat ini menyuruh kepada kita, sebagaimana kata pengarang Al-Imam Nawawi rahimahullah, apa yang diperintahkan, apa ambil, jaga, ambil ilmunya, amalkan ia. Itu maksud menjaga as-sunnah tadi, belajar, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan dan sampaikan kepada orang lain. Ya, inilah perkara untuk menjaga as-sunnah dan juga adab-adab Nabi SAW. Macam mana? Belajar, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Baik. Kemudian pengarang mengatakan lagi, membawa daripada ayat Al-Quran Karim, surah An-Najm, surah yang ke-53. Surah yang ke-53 pada ayat yang ketiga dan keempat. Muka surat 526. Saya ulang. Surah An-Najm, surah yang ke-53, ayat yang ketiga dan keempat, muka surat 526. Apa kata Allah SWT yang pengarang kita ini bawa ayat Quran ini untuk membawa kita, memahamkan kepada kita untuk perintah menjaga as-sunnah dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW daripada perkataan Nabi, yang Nabi perintah tadi, yang Nabi suruh kita buat tadi, yang Nabi bagi tahu kepada kita tadi, bukanlah daripada hawa nafsu dia. Yang Nabi tunjukkan kepada kita tadi, yang Nabi ajarkan kepada kita tadi, bukanlah daripada hawa nafsu dia. In huwa illa, tidaklah lain perkara tersebut yang diajarkan oleh Nabi tadi, yang kita sebut tadi, sunnah-sunnah dan adabnya tadi, itu adalah wahyun yuha, wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita boleh faham di sini, ya, satu perkara yang saya nak tegaskan dan jelaskan kepada kita, dan selalu tuan-tuan sematkan dalam hati dan akal fikiran kita, bahawa Islam ini adalah agama wahyu. Berbeza dengan agama yang lainnya yang menggunakan akal fikiran semata. Tetapi Islam, sumber dia adalah, agamanya lah bersumber daripada wahyu Allah SWT untuk kita ikuti dan imani. Kenapa tuan-tuan? Saya nak ajak kita tengok sekejap dalam suratul Kahfi. Pengarang tak sebut, saya sebut, ya? Tapi ini ada daripada firman Allah SWT juga. Surah yang ke-18 ayat yang ke-29, muka surat 297. Saya ulang sekali lagi. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, muka surat 297, ayat yang ke-29. Apa kata Allah? Allah kata, wa qul, dan katakanlah oleh engkau Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu. Jadi kita boleh faham di sini, kebenaran agama itu
adalah yang datang daripada Allah SWT. Sesuatu tu kita kata benar, kita kata Islam, kita kata itu adalah agama apabila ianya datang daripada Allah SWT. Dan Allah SWT telah wakilkan baginda Rasulullah SAW sebagai wakilnya, utusannya untuk menyampaikan risalah agamanya kepada kita semua. So kita kena pegang prinsip kebenaran itu adalah daripada Allah. Islam itu adalah agama wahyu, dan baginda Rasulullah SAW adalah utusannya. Sebagaimana kita selalu sebutkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu sebagai Tuhan, dan aku redha Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan, dan aku redha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan juga sebagai seorang Rasul. Jadi ini di antara perkara ya yang kita selalu sematkan dalam diri kita, ya, tentang kefahaman kita tentang untuk mempelajari as-sunnah dan menjaganya, beramal dengannya dalam setiap kehidupan kita. Yang Nabi telah ajarkan kepada kita tentang sunnah-sunnah dan adab ini bermula daripada baginda Rasulullah SAW bangun tidur sehingga baginda Rasulullah SAW tidur semula, ya, daripada perkara mentauhidkan Allah SWT sehinggalah berimankan kepada qada dan qadar, ya, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, semua telah diajarkan kepada kita, telah disampaikan kepada kita secara terperinci. Cuma tinggal lagi apa yang perlu kita usahakan adalah pelajari dia dan amalkan dia, ya. Jadi ini di antara perkara yang pengarang nak tekankan kepada kita. Kemudian pengarang sebut lagi di dalam menulis surah Ali Imran ayat yang ke-31, surah yang ketiga. Kita buka Al-Quran Al-Karim, surah yang ketiga, ayat yang ke-31, muka surat 54. Muka surat 54. Saya ulang sekali lagi, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31, muka surat 54. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kamu mencintai Allah. Mencintai Allah adalah salah satu daripada keimanan. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya. So kalau benar kita mencintai Allah, kalau benar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, so Allah SWT berfirman, fattabi'uni, maka oleh itu bukti, sebagai bukti kamu cinta kepada Allah, sebagai bukti kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kamu ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut. So Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Bukan Nabi ke kanan, kita ke kiri. Bukan Nabi ke kiri, kita ke kanan. Tidak. Tetapi ikut. Islam ini mengajar kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Bahkan ini satu perintah sebagai bukti untuk membuktikan Allah akan, ini balasannya. Ya, Allah sebut dengan jelas, kalau benar untuk membuktikan kamu itu cinta kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu ikuti baginda Rasulullah SAW. Dan dengan balasan kamu mengikuti baginda Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kamu kepada Allah, Allah akan cinta kamu. Dan Allah tak berhenti dekat situ lagi. Allah kata wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Subhanallah. Perhatikanlah apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitabnya untuk membuktikan sebagai satu bukti cinta kita kepada Allah SWT adalah dengan mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam sabdaan baginda sallallahu pernah bersabda, wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini tuan-tuan, kita ambil iktibar daripada beberapa ayat Al-Quran Karim, daripada hadis Nabi SAW ini, ya, untuk kita berusaha untuk, sebagaimana kata pengarang tadi, saya ingatkan, pengarang meletakkan bab perintah, ya, bab perintah. Hukum perintah, hukum dia apa dia? Wajib untuk diikuti. So perintah tu memang kita kena buat. Jadi ini antara perkara, iaitu perintah menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda SAW. Begitu juga pengarang membawa kita kepada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, pada ayat yang ke-21. Al-Quran yang sama tuan-tuan, muka surat 420. Saya ulang sekali lagi. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, Al-Quran yang sama, muka surat 422. Ayat 21 ya. Muka surat 420. Baik. Firman Allah SWT, muka surat 420 ayat 21, surah Al-Ahzab ayat ke-33. So firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Perhatikan baik-baik ayat ini tuan-tuan, sangat penting, sangat besar, ya, untuk semua kita berikan perhatian. Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya Allah kata telah ada pada diri Rasul SAW itu, ya, uswatun hasanah, contoh ikutan, contoh tauladan yang baik, ya, contoh ikutan untuk kita ikuti, contoh tauladan untuk kita ikuti yang baik. So pada diri Rasulullah SAW itu Allah telah jelaskan perkara ini. Kemudian Allah kata lagi apa? Bagi siapa untuk benda ni? Untuk mengikuti Rasulullah SAW sebagai satu contoh teladan. Allah kata liman kana yarjullah, siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesiapa yang mengharapkan rahmat daripada Allah, sesiapa yang mengharapkan redha dari Allah, sesiapa yang mengharapkan keampunan dari Allah, bagi dia, orang ini, pada Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang terbaik untuk dia ikut. Sebagaimana saya sebut tadi pada awal, ya, cuba kita pelajari mula daripada baginda Rasulullah SAW bangun tidur sehingga tidur semula, daripada sunnah-sunnah dan adabnya yang kita pernah sebut juga, ya. Sekarang nak mengingatkan kepada kita, di antaranya kata-kata Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Saya buat contoh, ya, antara perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam masalah salat, ya, dalam masalah sunnah dalam salat, ya. Satu benda yang mungkin saya tak pasti, ya, kita mungkin tak pernah dengar, ya, atau sesuatu benda yang ajaib lah untuk kita. Kata dia, ya, saya cuba nukilkan dulu apa yang beliau katakan tentang sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam solat, ya. So dia kata, ini Imam Ibn Hibban, pengarang buku hadis yang terkenal,
antaranya buku yang terkenal yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, nama dia Sahih Ibn Hibban. Ya. Dia kata fi arba'i rakaat yusallihal insan 600 sunnah anin Nabi SAW. Ya, cuba perhatikan. Dia kata apa dia? Dalam 4 rakaat. Dalam 4 rakaat kita bicara pasal solat. Ya. Dalam 4 rakaat. Ya, solat seseorang insan tersebut. Dalam 4 rakaat dalam solat dalam insan tersebut terdapatnya 600 sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So terdapat, ini kata Imam Ibn Hibban, terdapat 600 sunnah dan adab. Kemudian dia kata lagi akhrajnaha bi fusuliha fi kitab sifatis salah. Aku telah keluarkannya secara terperinci di dalam kitab aku, iaitu kitab Sahih Ibn Hibban, dalam sifat salat. Ya, cara salat. Ya. Ini di antara perkara ya yang kita lihat bagaimana sunnah itu para ulama usaha untuk dapatkan dan kumpulkan sehingga sampai kepada kita maklumat bagaimana perkara-perkara yang dikatakan sebagai sunnah tersebut. Ya, tuan-tuan boleh bayangkan dalam solat 4 rakaat saja terdapat 600 sunnah dan adab. So kita boleh katakan setiap 1 rakaat terdapat 150 sunnah dan adab. Adakah kita telah mengamalkan, mempelajari kesemuanya? Telah kita mengamalkan kesemuanya? Adakah kita pernah ambil tahu kesemuanya, atau separuh darinya, atau suku darinya? Kita tanyakan diri kita. Ya, yang macam saya sebut tadi, kata Imam Ibn Hibban tadi, daripada 151 rakaat, berapa sunnah dan adab yang kita lakukan? Bermula bertakbir sehingga kita duduk antara 2 sujud. Ya. Bayangkan, tuan-tuan boleh bayangkan 150. Kalau 4 rakaat dikata ada 600. Ya, wallahu taala alam. Ya, Allah lebih tahulah perkara tersebut. Ya, tapi nak bagi tahu kepada kita tentang betapa para ulama ini mengajar kita, berusaha untuk kita kumpulkan maklumat-maklumat ini agar kita pelajari, agar kita dapat memenuhi kehendak Tuhan. Ya, mengajar kita bagaimana baginda Rasulullah untuk kita jadikan suri tauladan, ikutan yang kita sebut tadi. Ya, untuk kita contohi supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kerana menyelisihi baginda Rasulullah SAW berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini satu benda yang berat, tuan-tuan. Ya, begitu berat. Ya, baik. Kalau kita lihat sekejap di dalam beberapa ayat Al-Quran Karim, ya, kita sambung lagi lah, pengarang kata apa lagi, ya, dibawakan kepada kita pula ayat Al-Quran Karim selepas surat Al-Ahzab tadi. Bagi orang, tuan-tuan, saya ingatkan balik tadi, ya, kita tengok surat Al-Ahzab tadi, Allah kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, liman kana yarju liqa'a rabbih, liman kana yarjullah, ya, sesiapa yang mengharapkan rahmat Allah. Tuan-tuan, kita ibadah ni kita harap apa? Rahmat Allah. Kita harap apa lagi? Keampunan Allah. Apa kita harap lagi? Redha Allah. Apa kita harap lagi? Kita harap syurga Allah. Perkara-perkara ini yang kita harapkan, maka hendaklah kita jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, contoh tauladan untuk kita dapatkan perkara-perkara ini semua. Ini semua datang daripada Allah. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk lakukan perkara ini. Dan Allah memberi pesan kepada kita tentang perkara-perkara ini. Kemudian Allah kata lagi, wal yaumal akhir, dan sesiapa yang berharap bertemu dengan Tuhan dia di hari akhirat. Ya, tuan-tuan, bila bicara pasal hari akhirat ni, ya, semua benda yang kita lakukan semua dipertanggungjawabkan, semua dipertanyakan. Tidak ada satu perkataan
tidak ada satu perkataan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Ya, tidak ada satu perkataan yang kita ucap, yang kita katakan, satu yang Allah sebut satu perkataan tu macam mana tuan, walaupun perkataan tu la taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada mereka berdua walaupun perkataan Bayangkan perkataan yang Allah SWT kata tadi, itu adalah satu ucapan, itulah satu perkataan yang mana Allah kata dalam ayat lain bahawa tidak ada satu perkataan yang kamu katakan melainkan akan dicatat dan dipersoalkan. Apa kita nak jawab depan Allah SWT? Kita siapkan diri kita, pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, untuk kita lalui kehidupan ini sebelum kita bertemu dengan Allah SWT. Dan Allah SWT memberi jaminan bahawa kalau kita mencontohi baginda SAW, kita mengikuti Nabi SAW, ya, mencontohi baginda adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Mengikuti baginda akan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, sebagai harapan agar kita semua diampuni, sebagai harapan agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi dalam surah, pengarang menyebut dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-65. Saya ulang, surah yang keempat, ayat yang ke-65, Al-Quran yang sama tuan-tuan, muka surat 88. Saya ulang, surah An-Nisa, surah yang ke-4, muka surat 88, 65. Pengarang sebawakan, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wisallimu taslima. So Allah kata, fala wa rabbik, demi Tuhan engkau Muhammad. Ayat ini dipanggil sebagai ayat perkataan apa? Sumpah. Allah bersumpah tuan-tuan, ya, demi Tuhan kau Muhammad, demi Allah, macam itulah, ya, demi Tuhan kau Muhammad. Tengok apa Allah kata, first word, la yu'minun, mereka tak beriman. Tuan-tuan, bila berkaitan dengan Rasulullah SAW ini adalah berkaitan dengan keimanan. Allah kata mereka tak beriman. Sampai bila mereka tak diiktiraf sebagai beriman? Kalau kita lihat tuan-tuan, sebagai manusia, sebahagian, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kan, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, kalau sekadar saya tahu kita semua hafal dah ayat tu, insya-Allah, ya. Kita dengar ayat tersebut, kita tengok ayat ni Allah kata tak beriman, ya. Dan dalam ayat yang ke-8 dalam surah Al-Baqarah Allah kata, wa minan nas, sebahagian daripada manusia, ada di antara daripada manusia, may yaqul, mereka mengatakan, nampak ni, mereka kata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman yang sebenarnya. Tuan-tuan, perkataan ini menggerunkan kita, menakutkan kita. Kita boleh ucap, kita boleh buat declaration bahawa kita orang beriman, tapi di sisi Allah, adakah kita diterima sebagai orang beriman? Bila Allah kata tadi, saya ulang sekali lagi ayat ni, wa minan nas, ayat yang ke-8, ya, ayat ke-8. Sekejap lagi kita masuk ayat yang kita bincang ni. Saya just nak bagi tahu tentang perkataan manusia ni, tentang fahamkan perkara ini, ya. Ada sebagai manusia mereka mengatakan bahawa mereka beriman, mereka kata, ya, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka kata, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman yang sebenarnya. Tuan-tuan, ini yang kita takut, ini yang kita bimbang. Hari ini kita boleh kata kita Muslim, kita mengucap dua kalimah syahadat, kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi namun bila hari pertemuan dengan Allah SWT, hati-hati kita semua, kan, apa yang terkandung dalam hati kita semua terbongkar. Jadi kita kena perhatikan ayat ini. Ini yang ayat yang kita nak bincangkan ni. Cuba kita tengok. Fala wa rabbik,
demi Tuhan kau Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Sehingga bila mereka tak beriman, hatta yuhakkimuk, sehinggalah mereka mengambil keputusan kau, menjadikan kau sebagai hakim, menjadikan kau sebagai pembuat keputusan, fima syajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan. Ya, so apa-apa pun yang kita perselisih, kita tak setuju, jom kita tengok Nabi SAW buat apa, cakap apa, amal macam mana. Itu benda pertama. Bila kita dah dapat daripada Nabi SAW sesuatu, maka itulah yang kita pegang. Ya, summa, dan bila kita ambil tersebut, summa la yajidu fi anfusim haraja, yang mana apa yang mereka dapat daripada Nabi SAW itu mereka terima tanpa ada sebarang kesempitan dalam hati mereka. Ya, mimma qadaita, dengan apa yang Nabi putuskan, apa yang Nabi tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Tuan-tuan, ayat ni sangat penting untuk kita semua tadabbur baik-baik, fahami baik-baik. Pertama, saya ulang sekali lagi, ya, Allah kata fala wa rabbik, demi Tuhan kau Muhammad. Tuan-tuan, Allah guna ayat sumpah. Allah bersumpah, la yu'minun, mereka tak diiktiraf, tidak diterima sebagai orang beriman. Sehingga bila? Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, mengambil keputusan engkau. Ya, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Oh, ini Allah suka ke? Ini Allah redha ke? Ini Allah nak ke? Ini agama ke? Ini tidak agama ke? Ini sunnah ke? Ini bukan sunnah ke? Ya. Kemudian Allah kata apa? Summa, kemudian apabila mereka dapati, oh Nabi buat macam ni, Nabi ajar macam ni, Nabi tunjuk macam ini, Nabi amal sebegini, summa la yajidu fi anfusihim haraja, mereka terima perkara yang Nabi sebut tersebut, Nabi ajarkan tersebut, Nabi tunjukkan tersebut, Nabi amalkan tersebut, mereka tak ada kesempitan dalam hati mereka. Terima. Kalau tak terima, takut Allah tak iktiraf sebagai orang yang beriman. Ya. Dan Allah kata lagi, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan Nabi, petunjuk Nabi itu, ya, dengan sebenar-benar penerimaan. Terima sepenuhnya. Ya. Jadi ini di antara perkara, kalau kita perhatikan, ya, bagaimana pengarang ini menyusun untuk kita, bagaimana kita perlu menjaga adab dan sunnah ini dalam kehidupan kita. Ya, dia juga, pengarang juga bawa kita, insya-Allah ni ayat terakhir yang kita akan kongsikan, ayat sebelum muka surat ini, 59 bawah sekali sama. Sebelum ayat 59, apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', kemudian sekiranya kamu berbeza pendapat tentang satu, berselisih pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka hendaklah kamu kembalikan masalah kamu yang kamu perselisih itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, sekiranya, tengok Allah letak sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu beriman kepada hari akhirat, itu bermaksud kamu akan kembalikan segala masalah yang kamu perselisihkan kepada Allah dan Rasul. Ya, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah yang lebih baik. Baik, tuan-tuan, kita tengok dekat sini. Bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, satu kata seruan, wahai, Allah panggil orang beriman. Allah panggil kita semua. Ya, dan kita sedari bahawa kita mengakui bahawa kita orang beriman.
maka kita berikan perhatian kepada apa yang Allah seru. Apa yang Allah serukan? Pertama, wa ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Kemudian Allah kata lagi, wa ati'ur rasul, dan taatilah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Perhatikan baik-baik dekat perkataan ulil amri, tidak ada perkataan ati'u. Pada perkataan Allah ada ati'u, ada perkataan Rasul ada ati'u, perkataan ulul amri tak ada ati'u. Apa itu ulul amri? Ulul amri ada dua, ya. Huma al-umara, al-ulama wal umara, ya, yaitu orang-orang berilmu ataupun pemimpin-pemimpin. Yang kedua-duanya adalah selalu menjadi apa panggil fans kepada ada pengikut, sama ada dia ustaz ataupun dia ulama ataupun dia adalah seorang pemimpin, dia mesti ada pengikut, ya. Jadi dekat sini Allah bagi tahu dekat mereka ni ketaatan hanyalah bergantung kepada ketaatan Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Sebab itu tak ada perkataan ati'u pada perkataan ulil amri, ya. Baik, apa-apa pun Allah kata fa in tanaza'tum, kalau kamu berbeza pendapat, berselisih pendapat dalam sesuatu masalah, fi syai', sesuatu apa-apa je dalam urusan agama. Tuan-tuan jangan bincang pasal kereta. Kereta nak buat kereta bukan urusan agama, kan? Nak buat masjid ada urusan agama, gunakan. Oh, arah kiblat kat mana, tandas nak dekat luar kat dalam, ya. Tapi ini satu prinsip, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbeza pandangan suatu, kamu ada pandangan kamu, dia ada pandangan dia, dia ni ada fikiran dia, dia ni ada idea dia, kita berbeza pandangan, apa nak buat? Farudduhu ilallahi war rasul, jom tengok apa Allah kata, jom tengok apa Nabi kata, ya. Kenapa? Itu sebagai bukti, in kuntum tu'minuna billah, sekiranya itu sebagai bukti sama ada kamu sebagai beriman kepada Allah atau tidak. So kita hidup di dalam ujian, tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan berada dalam ujian, ya. Kita diutuskan Allah, Rasul, diberikan kepada kita kitab, kan? Dan kita ada orang yang kita ikuti, yang kita percayakan. Tapi bagaimanapun kedudukan orang tersebut, kita tidak akan melangkaui daripada Allah dan Rasul. Sebab itu adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekadar itu. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau ada, dua sebab. Yang pertamanya, tuan-tuan faham dan jelas. Sebab itu tidak ada persoalan yang ditanyakan. Dan saya harap tuan-tuan ada yang pertama tu. Yang keduanya, kemungkinan tuan-tuan tak faham apa pun saya cakap. Sebab tu tuan-tuan tak tahu nak tanya apa. Tapi saya harap tuan-tuan kat satulah, kalau siapa-siapa rasa tak jelas, boleh nanti boleh dapatkanlah nombor telefon saya, mesej saya, tanya apa yang tak jelas tu. InsyaAllah, mungkin cukup sekadar itu dulu insyaAllah. Untuk majlis tasbih kifara, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.